Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana Amira binti Muhammad Nor, nombor matrik 056296. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan tokoh Mustafa Kemal Atatürk. Turki merupakan negara yang dikagumi, berikutan pernah menjadi sebuah kuasa besar dunia pada satu ketika dahulu melalui Khilafah Uthmaniyah. Pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 dan 1481, inilah Khilafah Uthmaniyah ni dia berkembang dengan pesat. Khilafah Uthmaniyah ni dia mampu meluaskan wilayah kekuasaannya yang merangkumi kawasan Asia Tenggara, Asia Barat, Utara Afrika, Eropah, di samping pengaruh Khilafah Uthmaniyah ini sampai sehingga ke Nusantara. Walau bagaimanapun, Khilafah Uthmaniyah ini juga mempunyai pasang surut seperti kerajaan-kerajaan lain, seperti negara-negara lain. Selepas era Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dilihat tamadun barat pula sedang berkembang pesat dalam kemajuan kebendaan. Namun, pada era inilah Khilafah Uthmaniyah ini semakin merosot baik dari sudut ketenteraan, politik maupun ekonomi. Khilafah Uthmaniyah mengambil beberapa formula pembaruan dari barat bagi memastikan Uthmaniyah ini dia bergerak seiring dengan kemajuan. Namun, melalui proses pembaharuan tu yang dilakukan telah memberikan impak dan kesan yang mendalam dan akhirnya melemahkan kerajaan tersebut dari aspek dalaman atau aspek luaran. Lebih ketara apabila kemuncak kemerosotan Khilafah Uthmaniyah ini adalah di mana kerajaan tersebut terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Sultan yang terakhir iaitu Sultan Muhammad Wahiduddin terpaksa menghadapi kesulitan dan susah untuk menyelamatkan baki-baki wilayah kekuasaan Uthmaniyah. Jadi pada ketika itulah Mustafa Kemal Atatürk ni menampilkan diri bagi perjuangan pembebasan. Apa yang menariknya di sini, pada ketika itulah Mustafa Kemal Atatürk ni dia mengisytiharkan perjuangannya terhadap Islam. Oleh kerana itulah perjuangan yang digerakkan oleh Mustafa Kemal ini menerima sokongan daripada masyarakat Anatolia. Namun begitu, sangkaan yang dianggap bahawa Kemal Atatürk akan pertahankan institusi khalifah ni adalah meleset apabila beliau bersikap licik dengan menghapuskan Kesultanan Uthmaniyah pada tahun 1922. Kemal Atatürk ni dia telah menamakan dirinya sebagai presiden pertama Turki yang pertama. Sekaligus beliau ni dia telah mengisytiharkan Turki sebagai sebuah negara republik pada tahun 29 Oktober 1923. Pada zaman Kemal Atatürk ni dia disusuli dengan penguatkuasaan sistem baru di atas nama pemodenan, sistem sekular seperti mana yang kita pernah dengarkan. Pasal sistem sekular ni ia digunakan dalam aspek perundangan, pendidikan, pentadbiran dan sosial. Apa yang lebih mengecewakan adalah tradisi Uthmaniyah ni yang dicirikan Islam cuba dilenyapkan dalam pembinaan negara moden, pembinaan Turki moden, kerana tradisi itulah yang menyebabkan kemunduran. Sebab diorang anggap tradisi ni lah yang menyebabkan kemunduran kepada bangsa Turki. Perkara ini telah memberi kesan besar terhadap kedudukan Islam dan kita dapat saksikan bahawa peranan Islam itu sendiri kian dipinggirkan di sisi masyarakat. Baiklah, kita teruskan dengan latar belakang Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang panglima tertinggi, negarawan, penulis serta pengasas Republik Turki. Beliau telah melaksanakan modernisasi seperti mengenali huruf Latin dan juga telah memperkenalkan pendidikan dan sistem kehidupan seperti Eropah. Beliau telah berkhidmat sebagai
Presiden pertama Turki pada 1923 sehingga tahun 1938, sewaktu kematiannya, dan juga telah menjadi Perdana Menteri yang pertama pada tahun 1920 sehingga 1921. Mustafa Kamal Atatürk atau nama asalnya Ali Riza Oghlu Mustafa bin Ali Riza lahir pada 19 Mei 1881 di Salonika, Ottoman. Ayahnya pula Ali Riza Effendi merupakan seorang pegawai tentera dan juga pedagang kayu, manakala ibunya pula bernama Zubeidah Hanif. Pada awalnya, Mustafa Kamal Atatürk menuruti kemahuan ibunya untuk belajar di sekolah agama. Walau bagaimanapun, dia hanya memasuki sekolah agama dalam tempoh yang sekejap. Dia kemudian menyambung pelajarannya di sekolah Semsi Effendi, yang mana ia merupakan sekolah yang lebih sekular. Ayahnya yang memasukkan Atatürk ke sekolah tersebut supaya dia menjadi seorang pedagang. Kemudian, tanpa meminta kebenaran ibu bapanya, dia telah pergi menduduki ujian ketenteraan di Sekolah Tentera Salonika pada 1893 dan seterusnya dia memasuki SMA Tentera Monastir. Juga telah ditahan kerana kesalahannya terlibat dalam gerakan anti-monarki dan kemudian selepas beberapa bulan telah dilepaskan melalui bantuan bekas ketua sekolahnya Riza Pasha. Pada tahun 1937, kesihatan Mustafa Kamal Atatürk mula merosot. Pada awal 1938, sewaktu perjalanannya ke Yalova, beliau telah menderita penyakit serius. Beliau telah kembali ke Istanbul untuk menjalani rawatannya dan doktor telah memberitahu bahawa Atatürk telah mengidap penyakit sirosis hati. Selama rawatannya, beliau cuba melakukan aktiviti biasanya. Pada 10 November tahun 1938, beliau telah meninggal dunia pada usia 57 tahun di Istana Dolmabah. Beliau telah dimakamkan di Muzium Etnografi Ankara dan pada 10 November 1953, 15 tahun setelah kematiannya, dia telah dipindahkan ke sarkofagus. Seterusnya saya akan membincangkan tentang pembaharuan yang dilakukan Kemal Atatürk di Turki. Yang pertama ialah mengeluarkan peraturan yang mengharamkan pemakaian tatu, sebaliknya mewajibkan pemakaian topi ala barat bagi golongan lelaki. Pemakaian serban juga tidak dibenarkan dan lelaki Turki dibenarkan memakai topi ala barat sahaja. Mana-mana golongan lelaki Turki yang masih memakai tarbus pula akan disiksa, manakala golongan wanita yang memakai penutup muka ketika berjalan di tempat awam pula akan ditangkap. Seterusnya, Turki meluluskan undang-undang menukar penggunaan tulisan Arab kepada tulisan Rumi bagi bahasa Turki. Mula bulan Disember 1928, semua akhbar, surat dan buku harus dicetak dalam tulisan Rumi. Januari 1990, semua surat menyurat dan buku di pejabat kerajaan dan di sekolah mestilah menggunakan tulisan Rumi, dan tulisan Rumi juga akan diguna pakai di seluruh Turki mulai bulan Jun 1939. Kamal juga mengarahkan supaya Al-Quran dialih bahasa ke dalam bahasa Turki, manakala penafsirannya juga dibuat dalam bahasa Turki. Kerajaan Turki telah mewujudkan sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada golongan ulama. Mana-mana bahagian yang telah siap akan dibawa kepada jawatan kuasa tersebut yang akan memeriksa dan menyemaknya bagi memastikan setiap isi kandungannya sama dengan maksud asal dalam bahasa Arab. Seterusnya, pengenalan Undang-Undang Perkahwinan Sivil pada 4 Oktober 1926. Mana-mana pasangan yang mahu berkahwin hanya perlu datang sendiri ke pejabat pendaftaran dengan membawa 2 orang saksi sahaja. Akad nikah yang merupakan salah satu syarat nikah juga tidak diwajibkan dan pasangan yang hendak membuat akad nikah boleh dijalankan di rumah mereka. Seorang wanita yang bercerai atau kematian suami hanya boleh berkahwin semula selepas 300 hari. Peraturan baru tersebut membenarkan wanita berkahwin dengan mana-mana lelaki meskipun berlainan agama. Kerajaan Turki juga memperkenalkan satu peraturan baru yang menghalang lelaki berpoligami meskipun ajaran Islam membenarkannya. Selain itu, kuasa menjatuhkan talak juga tidak lagi khusus pada lelaki sahaja, kerana golongan wanita juga boleh memohon talak daripada hakim. Peraturan baru tersebut memberikan bahagian harta pusaka yang sama antara lelaki dan wanita.
memberi hak yang sama kepada golongan wanita dalam pilihan raya dan pemerintahan Turki. Contohnya, di Istanbul, wanita Turki bukan sahaja bebas memilih pasangan hidup, bahkan mendapat peluang yang lebih baik untuk menyambung pengajian di peringkat tinggi seperti di Eropah dan Amerika. Saya mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, termasuklah menjadi perform. Malah terdapat wanita Turki yang menjadi kerani dan penulis di pejabat. Seterusnya ialah aliran pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Sejak Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama di Turki, pemansuhan institusi khilafah dan pengisytiharan negara Republik Turki telah membuka ruang yang luas kepada pelaksanaan proses pembaharuan dan pemodenan melalui usaha pembinaan negara. Atatürk memberikan tumpuan khusus terhadap proses sekularisasi dalam usahanya memodernkan negara dan sekaligus bangsa Turki. Program sekularisasi Atatürk bersifat radikal dan keras dari sudut pengamalannya, di mana ia tidak semata-mata memisahkan agama dari urusan pentadbiran negara semata-mata, tetapi juga menjurus ke arah pemisahan agama dari segala urusan kehidupan secara keseluruhan. Di samping mencorak negara Turki moden dengan identiti sekular, pendekatan sekularisasi yang dilaksanakan oleh Atatürk juga bertujuan untuk mensekularkan masyarakat Turki secara keseluruhan. Konsep sekularisme. Sekularisme adalah salah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Sekularisme terbahagi kepada 3 ciri utama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sheikh Muhammad Naqib Al-Attas di dalam bukunya Islam and Secularism, iaitu yang pertama melupuskan makna spiritual kepercayaan daripada alam kehidupan. Yang kedua, menghilangkan unsur-unsur keagamaan di dalam politik daripada hal ehwal manusia. Dan yang ketiga adalah menghilangkan unsur-unsur penyucian nilai agama daripada minda dan tingkah laku manusia. Seterusnya adalah peranan Mustafa Kemal Atatürk dalam perubahan sistem pemerintahan negara Turki kepada sekular. Yang pertama adalah pemansuhan khilafah. Republik Turki yang diimpikan oleh Atatürk telah dilaksanakan dengan resminya pada tahun 1923 dan Atatürk telah menjadi ketua negara yang pertama pada 20 Oktober 1923. Dengan terlantiknya pemimpin sekular agung ini, maka dengan resminya sistem khalifah tidak dibenarkan lagi beroperasi di Turki pada 3 Mac 1924. Rancangan pembaratan berdasarkan prinsip sekularisme. Yang pertama, sistem pendidikan. Yang kedua adalah infrastruktur dan binaan. Yang ketiga, menukar peraturan syariat Islam dengan undang-undang barat. Yang keempat, memisah dan mengasingkan urusan agama dengan politik dan negara. Yang kelima, azan ditukarkan ke dalam bahasa Turki. Yang keenam, Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki. Yang ketujuh, memaksa perempuan membuka dan mendedahkan aurat. Yang ke-8, menukar kalender tahun Hijrah kepada kalender tahun Masihi seperti yang diamalkan di Barat. Yang ke-9, agama Islam telah digugurkan sebagai agama rasmi negara. Dan yang terakhir adalah menukar Masjid Hagia Sophia kepada museum. Ada setengah masjid pula dijadikan gereja. Berikut merupakan antara rancangan pembaratan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Selain itu, beberapa peruntukan lain yang menggambarkan unsur sekularisasi dalam perlembagaan Turki, antaranya yang pertama, tindakan kesemua entiti negara tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan yang berasaskan semangat sekularisme. Yang kedua, larangan campur tangan atau eksploitasi unsur keagamaan dalam sebarang aktiviti politik, ekonomi, sosial dan perundangan. Yang ketiga, hak dan kebebasan masyarakat seperti yang termaktub dalam perlembagaan tidak boleh mencabar prinsip sekular republik. Yang keempat, kemestian presiden serta ahli-ahli parlimen menyatakan komitmen dan berpegang kepada prinsip sekularisme.
Turki menghadapi cabaran asimilasi budaya dan aliran pemikiran barat sekaligus memperlihatkan kejatuhan sistem pemerintahan Uthmaniyah. Pada tahun 1923, agama Islam yang merupakan agama rasmi telah pun dimasukkan. Kemudian pada tahun 1937, prinsip sekularisme telah diterima sebagai dasar utama dan sebagai usaha berterusan kepada sekularisme yang lebih agresif. Sehinggakan peranan Islam telah diketepikan dalam segenap aspek. Hal ini dapat dilihat jelas dalam aspek perundangan dan aspek perundangan ini mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan masyarakat. Oleh itu, transformasi ini telah memberi impak yang besar kepada kehidupan masyarakat di Turki. Kesan sekularisme oleh Mustafa Kemal Atatürk ke atas masyarakat adalah telah mengganggu gaya hidup masyarakat. Apabila undang-undang terpisah dengan syariat Islam menyebabkan masyarakat tidak lagi mengamalkan norma-norma agama. Sebagai contoh, masyarakat di Turki tidak lagi memandang solat fardu itu sebagai satu keperluan dan tidak diajarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, telah meningkatnya keruntuhan akhlak moral dalam kalangan remaja apabila meningkatnya bilangan anak luar nikah dan ramai remaja yang mengambil minuman beralkohol. Walau bagaimanapun, ianya tidaklah memberi kesan kepada masyarakat Turki di luar bandar kerana mereka giat untuk menjalankan adat dan budaya agama Islam itu sendiri di kediaman masing-masing secara senyap. Sebagai contoh, mereka tetap menjalankan ibadat tarikat Sufi walaupun telah diharamkan oleh kerajaan Turki ketika itu. Selain itu, kesan sekularisme yang kedua adalah telah berlakunya polarisasi masyarakat. Telah wujudnya dua golongan iaitu pro-sekular dan juga pro-Islam. Pro-sekular telah bertindak menuduh pro-Islam ini cuba menjatuhkan kerajaan Turki dengan kemunduran Islam, manakala pro-Islam ini telah mendakwa bahawa pro-sekular ini menyebarkan Islamofobia dan kalangan masyarakat dengan memberi gambaran bahawa Islam itu mundur. Apa yang dapat dirumuskan di sini iaitu pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk ini sememangnya memberikan kesan yang mendalam terhadap negara Turki pada masa kini, terutamanya apabila kisah suatu ketika dahulu iaitu berkaitan dengan Khilafah Uthmaniyah itu sendiri. Okey. Penggunaan sistem sekular di negara itu telah banyak meminggirkan Islam itu sendiri disebabkan pemahaman yang bersifat barat. Perubahan-perubahan yang bersifat sekular dari segi politik, ketenteraan, pendidikan, perundangan dan sosial